Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan Bersepuluh ingin membincangkan dan mengupas lebih lanjut tentang topik penyalahgunaan kuasa terhadap masyarakat. Pada era globalisasi ini, penyalahgunaan kuasa terhadap masyarakat semakin berleluasa, terutama pada pihak penjawat awam yang semakin terdesak ketika dunia sedang dilanda wabak COVID-19. Ini sedikit sebanyak boleh menyebabkan negara kita dalam keadaan porak-peranda dan tidak tenteram. Bak kata pepatah, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Kami akan mengupas lebih lanjut tentang kes ini dan saya akan berkongsi beberapa gambar berkenaan dengan kes yang akan kami bincangkan. Assalamualaikum, saya Putri Nur Batrisha dan saya akan berkongsikan tentang kes-kes penyalahgunaan kuasa oleh penjawat awam terhadap rakyat Malaysia. Penyalahgunaan kuasa oleh penjawat awam terhadap rakyat Malaysia ini bukanlah satu perkara yang baharu, malah ini sudah berlaku sejak dahulu lagi. Namun semenjak negara kita dilanda pandemik COVID-19, lebih banyak isu tentang penyalahgunaan kuasa oleh penjawat awam telah diceritakan. Antaranya ialah layanan antara dua darjat terhadap golongan B40 dan juga T20. Walaupun kita duduk di satu negara yang sama, layanan yang diberi oleh penjawat awam terhadap dua golongan ini adalah sangat ketara bezanya. Selain itu, terdapat juga penjawat awam yang menggunakan kekerasan terhadap rakyat. Baru-baru ini telah tular di media sosial tentang satu insiden di mana seorang anggota badan beruniform telah menggunakan kekerasan terhadap seorang tahanan polis. Mangsa tersebut telah pun meninggal dunia akibat insiden tersebut. Apa yang menimbulkan kemarahan rakyat adalah kes ini telah pun ditutup tanpa membela kematian mangsa. Tiada soal siasat yang telah dijalankan sehingga kini. Jadi anda nilailah sendiri adakah isu ini adil ataupun tidak. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amal Izzuddin bin Aminur Rashid. Jadi saya akan terangkan punca-punca penyalahgunaan kuasa terhadap masyarakat sejagat. Jadi isi saya yang pertama adalah terlalu banyak kes rasuah di antara penjawat awam. Sebagai contoh, penjawat awam menerima duit kopi untuk mengurangkan kadar denda yang dikenakan. Yang kedua adalah sikap pilih kasih di antara rakyat dan orang yang berjawatan tinggi. Sebagai contoh, orang yang berjawatan tinggi ini menerima kadar denda yang lebih rendah berbanding rakyat. Yang ketiga adalah undang-undang yang tidak diperketatkan. Dan terakhir adalah terlalu banyak surat pelepasan dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri iaitu MITI yang diluluskan. Sebagai contoh adalah cawangan LV yang dapat diluluskan untuk membuka cawangan di KLCC Kuala Lumpur. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah Bahira. Adakah anda tahu kesan jangka masa panjang sekiranya penjawat awam menyalahgunakan kuasa mereka? Mari saya kongsikan sedikit. Yang pertama, rakyat akan memberontak kerana ingin menuntut hak keadilan. Ini kerana rakyat merasakan tidak adil bagi mereka jika penjawat awam menggunakan kuasa mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Yang kedua, rakyat akan hilang semangat cinta akan negara. Ini kerana mereka merasakan tiada perpaduan di antara rakyat dan juga golongan yang berkuasa. Yang ketiga, perpecahan kaum akan berlaku. Ini kerana kebanyakan golongan yang berkuasa menyalahgunakan kuasa mereka dengan mewujudkan rasism di antara rakyat. Nama saya Nur Haji bin Faizal. Saya ingin berkongsi tentang penyalahgunaan kuasa oleh penjawat awam terhadap rakyat Malaysia pada jangka masa yang pendek. Yang pertama, perspektif rakyat Malaysia terhadap penjawat awam bentukan negatif daripada positif. Ini kerana penjawat awam tidak berlaku adil dalam melaksanakan hukuman terhadap rakyat Malaysia berbanding dengan hukuman terhadap pihak atasan. Dilihat apabila rakyat Malaysia sendiri dihukum dengan hukuman yang berat berbanding hukuman yang didapati oleh pihak atasan. Kedua, rakyat Malaysia berasa takut terhadap penjawat awam selain daripada rasa hormat. Perkara ini dapat dilihat apabila penjawat awam melakukan perkara yang tak elok kepada rakyat Malaysia sendiri. Perkara ini dapat meruntuhkan serta menurunkan moral pemangsa dan memberikan impak negatif kepada rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Hai,
nama saya Farah Izian. Pada tarikh 11 Mac 2021 yang lalu, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342 telah diwartakan. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas dan cepat telah diambil bagi memastikan pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP. Tahukah anda, individu yang melanggar prosedur operasi standard ataupun SOP akan berdepan kompaun sehingga maksimum RM10,000, manakala syarikat atau pertubuhan yang melakukan kesalahan yang sama boleh dikenakan kompaun sehingga RM50,000. Bagaimana pula undang-undang yang akan dikenakan ke atas penjawat-penjawat awam jika mereka memberi ataupun menerima rasuah? Tahukah anda, suapan rasuah bukanlah hanya berbentuk wang sahaja, malah ianya boleh jadi dalam bentuk wang tunai, hadiah, perkhidmatan seperti seks, pinjaman dan sebagainya. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 atau Akta 694, penjawat awam yang terlibat boleh dikenakan penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang dari 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafana dan tugas saya di sini ialah untuk menerangkan tentang langkah-langkah mengatasi isu penyalahgunaan kuasa terhadap masyarakat sejagat. Langkah yang pertama ialah rakyat boleh membuat laporan ke pihak berkuasa dan memberi bukti sekiranya ada penjawat awam yang melakukan pelanggaran SOP tersebut. Rakyat tidak perlu berasa bimbang kerana kita mempunyai hak sebagai rakyat untuk bersuara dan kita perlu menyuarakan hak kita supaya tiada isu double standard berlaku. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adam bin Khairul Anwar dan saya akan membincangkan tentang langkah-langkah seterusnya yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini. Selain daripada memupuk amalan membuat laporan terhadap penyalahgunaan kuasa, terdapat juga langkah-langkah lain yang lebih proaktif untuk mengatasi masalah ini. Langkah yang seterusnya yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menguatkuasakan sistem kamera badan seperti yang boleh dilihat di dalam rajah tersebut. Peralatan kamera pemantauan boleh diambil atau diguna pakai atas tujuan untuk mewujudkan sistem pemantauan yang lebih efektif atau lebih sophisticated. Dengan menggunakan sistem kamera pemantauan yang boleh dipakai dalam badan seperti ini, ini dapat memperbaiki persepsi rakyat terhadap penjawat awam dan dengan adanya bukti video semasa bertugas dan juga bertujuan untuk menghapuskan amalan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Dengan adanya rakaman video daripada peralatan seperti ini, rakyat boleh melaporkan insiden-insiden rasuah yang dilihat di publik dengan adanya bukti yang lebih kukuh. Assalamualaikum, nama saya Azri binti Zamil. Jadinya saya akan membicarakan sebagai seluruh kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pihak anggota polis haruslah mempunyai sifat jujur dan amanah terhadap rakyat Malaysia kerana mereka adalah seorang manusia yang harus menunjuk teladan yang baik terhadap rakyat Malaysia. Malah dengan itu, mereka tidak sepatutnya menimbulkan perkara-perkara yang negatif tersebut kerana ia akan mencemarkan nama negara Malaysia. Malah dengan itu, mereka adalah manusia yang harus bertanggungjawab untuk menaikkan nama negara Malaysia demi membangun nama yang tercinta. Malaysia boleh!